Okay, thank you. So, interaksi manusia dengan komputer adalah you berinteraksi dengan gadget. Sama ada komputer ataupun handphone ataupun apa saja alat media yang you gunakan. Interaksi terbagi kepada dua, yang mana reka bentuk interaksi dan paparan dan reka bentuk skrin. Okey, dia terbagi pada dua. Okey, kita pergi satu-satu. Dalam buku teks Musab 315. Reka bentuk interaksi merupakan aspek penting dan perlu dititik beratkan dalam membangunkan sesuatu produk. Okey, tak kisahlah produk ataupun software yang you nak gunakan. Contohnya you onkan you punya apps WhatsApp ke, Google Classroom ke, apa sahaja tu, dia semuanya ada reka bentuk. Apa itu reka bentuk? Reka bentuk ialah susun atur, gambar, butang dan menu dalam sesuatu produk ataupun software you gunakan. Ataupun apps yang you gunakan. Lagi senanglah, awak dekat dengan apps kan. Okey, interaksi itu adalah tindakan manusia semasa menggunakan sesuatu produk. So, apa yang you buat, you interaction, you reply and then you respond and then you do something, apa-apa saja yang you buat dekat dalam komputer ataupun dekat handphone ke semuanya, itu adalah interaksi you dengan gadget. Okey, seterusnya reka bentuk interaksi. Reka bentuk interaksi memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan produk atau aplikasi. So, you kalau tak ada reka bentuk, maksudnya susah you nak berinteract dengan komputer. Contohnya kalau you buat coding, dia coding Java, dia ataupun Python ke apa ke, you buat coding tu, you antara muka you adalah tulisan saja. So dia tak interaktif. Jadi bila you menulis semua-semuanya and then you type coding, walhal itu adalah interaction you dengan komputer, tapi itu tak ada susun atur, tak ada gambar, tak ada butang, tak ada menu semua. So itu juga adalah interaktif, tapi itu adalah interface, tapi interface tu tak interaktif. So apa saja yang you lakukan dengan komputer, itu adalah interaksi. Okey, dia ada prinsip reka bentuk interaksi yang mana kat dalam buku teks tu dia ada dekat dalam muka surat 315. Prinsip reka bentuk interaksi, okey, boleh rujuk dalam buku teks. Dia sangat penting dan perlu diberi perhatian kerana aplikasi yang dibangunkan sangat kompleks. 5 prinsip reka bentuk yang perlu dititik beratkan ialah, pertama dia adalah konsistensi. Kedua, dia ada maklum balas. Lepas tu dia ada kebolehan untuk menjangka. Lepas tu dia boleh dipelajari. And then yang last sekali, kebolehan membuat pemerhatian. Okay, kita pergi satu-satu. Yang pertama adalah konsistensi. Semua elemen perlu kekal pada kedudukan yang sama supaya pengguna akan berasa selesa semasa menggunakan aplikasi. Jika dialihkan, fokus pengguna terganggu. Okey, awak tengok contoh yang saya letakkan dekat sebelah ni. Ini adalah contoh Instagram punya paparan interaksi. So kat situ dia ada, awak akan nampak Instagram punya, dia ada gambar dan dia ada suggest untuk siapa ni, untuk you, untuk follow ke apa ke. So setiap button-button tu you dah familiar dah, you dah tahu dah kat mana untuk nak log out, macam mana you nak scroll down semua-semuanya. So kalau tiba-tiba Instagram ni dia ubahkan tempat-tempat dia tukar sebelah kanan, log out sebelah tu pula dia pusing-pusingkan, so you dah tak terfokus. Kat sini kita pentingkan fokus pengguna. Once dia dah guna apps tu, dia dah tahu kat mana nak on, kat mana nak log in, kat mana nak switch, kat mana nak tag semuanya. So itu adalah reka bentuk. So reka bentuk perlu konsisten, kena betul tempat dia. Sekali kita dah kenalkan, introduce kat user, then kita kena maintain, kekal. Okay, faham tak konsistensi? Okay, yang kedua adalah kebolehan membuat pemerhatian. Perceivability. Okey, penunjuk atau butang interaksi perlulah mudah dikenal pasti. Contoh dekat dalam sini adalah link Facebook. You boleh tahu petunjuk dia macam mana nak nak log out, macam mana nak letak story ke apa ke. So you confident dengan you gunakan software tersebut. And then kat situ dia ada paparan tepi-tepi kita punya shortcut semuanya. So bila you dah gunakan dekat phone and then bila you transfer dekat komputer, you akan tahu itu adalah button apa, itu nak search trend kat mana semuanya. Alright?
Okey, yang seterusnya boleh dipercayai. Learn ability. Reka bentuk interaksi sepatutnya mudah dipelajari dan diingati. Contohnya aplikasi WhatsApp. Pengguna perlu memasukkan sekali, you kena install WhatsApp dekat dalam phone dan pengguna dia akan ingat you dah install and then bila you dah install you tahu macam mana nak gunakan dia. Okay, contoh you dah install WhatsApp and then you kena first time untuk you nak register WhatsApp, you kena letak nombor phone, you kena confirm dulu, kena verify dulu. Selepas tu barulah you akan gunakan. And then the next day you tak perlu lagi buat benda tu sebab you dah tahu dah, you dah set kat dalam you punya mind yang apps tu first dah install, okay, no need to install again. You just gunakan saja macam mana yang tu, you search friend and then you chit-chat with your friend. So, boleh dipercayai. You tak payahlah macam dah install and then you uninstall and then you install again if you want to use that app. So, macam ini kita kasih user confident gunakan dia. Dia lagi mudah. Next, kita ada kebolehan untuk menjangka predictability. Yang ini mereka bentuk interaksi yang baik dan berkesan dapat membuatkan pengguna membuat jangkaan perkara yang akan berlaku dalam aliran proses aplikasi tersebut sebelum pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Okey, kat sini kalau you boleh tahu ada orang komen dan you nak reply dekat mana you nak type semuanya. So you dah boleh type and then kalau you nak add some document ke apa, you tahu kat mana nak letak dokumen kat mana semuanya. Sometimes benda ni you tak perlukan orang guide you untuk ajar you, then you boleh try Google sendiri cari macam mana. Okay, ini untuk call, okay, ini untuk video call, ini untuk audio call, ini untuk send audio, ini untuk send text. So you boleh dah jangka predict kat mana tempat dia semuanya. And then last sekali adalah untuk maklum balas, feedback. Maksudnya dekat dalam apps yang you guna tu ada feedback. Feedback tu dia memberikan gambaran sebenar reka bentuk interaksi you. Contohnya dekat sini saya ada bulatkan, contoh dekat sini ada friend request. Kalau friend request, apa you adalah you punya tindakan, you respon you sama ada you nak confirm ataupun you nak delete. So feedback daripada pengguna, selagi you tak ada kasih feedback kat situ, dia akan keluar kat situ. Then you akan faham bila you dah bagi feedback, benda tu notification tu dah tak ada lagi dah. Sebab kat sini dia nyatakan kegagalan untuk memberikan maklum balas yang dikendaki boleh menyebabkan proses pengulangan yang tidak sepatutnya. So dia akan still appear you punya friend request dekat you punya screen tu. Then kalau you nak abaikan ke, you nak buat apa-apa ke, and then itu depends on you punya action. Kalau you rasa feedback tu you perlu and then you just confirmkan. Alright, kalau you tak nak then you delete. So itu adalah keperluan feedback. Alright. Okay, boleh on mic, faham ke tak? Jelas tak untuk tajuk ni? Setakat ni jelas cikgu. Okay. Anik baru nak masuk ke ni? Okay, so kat sini Anik baru masuk ke apa? So dekat sini yang prinsip untuk reka bentuk dia ada terbagi kepada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 prinsip reka bentuk. Ni dia cerita tentang you dengan komputer, interaksi you dengan handphone. You respond, you reply, you buat apa-apa saja. Itu adalah interaksi you tapi bergantung kepada interface tersebut. Sama ada interface tu menarik dan menggalakkan you untuk pergi ataupun interface tu cuma sekali je you masuk website tu and then you rasa you tak seronok, you just tak join lagi dia punya tu. Kenapa Anik ni asyik join guna email berapa banyak ni? Pasyu keluar masuk. Okay, boleh tak buka buku teks you muka surat 319. Saya nak seorang bacakan. 319. Siapa volunteer nak bacakan muka surat 319? Hello? Ada ke tak ada ni?
Keperluan interaksi antara manusia dengan komputer. Alright. Semasa komputer mula-mula dibangunkan, pakar terlatih sahaja yang berupaya menggunakan komputer. Pada masa itu, komputer bersaiz besar dan mahal. Komputer tersebut hanya boleh diperoleh dalam bidang industri dan penyelidikan. Kini komputer bersaiz kecil dan mudah didapati serta menjadi peranti penting yang digunakan dalam pelbagai bidang. Majoriti pengguna komputer pada masa kini tidak menerima latihan intensif, tidak seperti 30 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahawa interaksi antara manusia dengan komputer semakin mudah berlaku. Interaksi antara manusia dengan komputer merupakan proses, dialog atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Interaksi antara manusia dengan komputer perlu bersifat jelas, intuitif dan semula jadi supaya sesuai digunakan oleh pengguna daripada pelbagai lapisan masyarakat. Interaksi antara manusia dengan komputer mengambil aspek kehidupan seharian dan menggunakan aspek tersebut dalam perancangan membangunkan perisian serta peranti. Sebagai contoh, ikon folder pada antara muka komputer membolehkan pengguna terus memahami bahawa kita boleh menyimpan dokumen digital di dalam folder sama seperti folder di pejabat dan yang menjadikan tempat kita menyimpan dokumen kertas. Okay, thank you. Christina Ya, saya. Okay, so dekat sini dia cakap keperluan interaksi antara manusia dengan komputer. Okay, majoriti pengguna komputer pada masa kini tidak menerima latihan intensif. Highlightkan kat situ, tidak seperti 30 tahun yang lalu. Maksudnya masa dulu orang nak gunakan komputer kena ada latihan ataupun kursus. Macam awak bayangkan dia nak gunakan WhatsApp, dia ada kursus, jumpa ramai-ramai, kumpul ramai-ramai. Okey, mula buat ini. Lepas tu install. Lepas ni you dah lepas install apa yang you kena buat and then you kena daftar. Okey, satu dia akan guide. Kalau 30 tahun yang lalu, dia akan terima latihan khusus. Jadi lepas bila dia dah berjaya buat latihan tersebut, dia akan terima satu sijil yang mana sijil tu menyatakan dia telah berjaya untuk khusus memasang WhatsApp di dalam phone. Contohnya lah macam itu. Ataupun pada masa dulu tak ada WhatsApp lagi, dia telah berjaya menggunakan Microsoft Excel. Contoh. So dia akan dapat sijil Excel saja. And then dia ambil lagi khusus untuk Word. Okay, bila Word tu dia akan belajar detail Word satu-satu menggunakan Word and then macam mana nak type, macam mana nak bold, macam mana nak colour, macam mana nak italic tulisan tu. Setiap benda yang dia buat tu ada dia punya penerangan dia dan itu adalah khusus dia dan dia kena settlekan khusus tu barulah dia dapat pengiktirafan yang dia telah habiskan khusus tersebut. So itu maksudnya latihan intensif. Tapi pada waktu ini tak perlu benda macam itu semuanya sebab manusia pun dah lama dah follow ikut teknologi semuanya and then you dah train diri you macam mana nak guna and then if you dah guna try and error, kalau tak boleh ini you try ini pula, kalau tak boleh ini ada error you try yang lain pula. So bila dah ada konsep try and error tu, maka latihan intensif ni tak lagi digunakan. Just cuba sendiri and then dah berjaya, lepas tu just go on lagi sekali. Okey, hal ini menunjukkan bahawa interaksi antara manusia dengan komputer semakin mudah berlaku. Dah tak payah lagi nak panggil khusus semua-semuanya sebab you boleh belajar sendiri. Interaksi antara manusia dengan komputer bukan proses dialog dan kegiatan. Any activity you yang relevan dengan komputer, so itu adalah you punya interaksi. Sebagai contoh tadi tu icon folder. Kalau you tadi, okey kejap saya nak sharekan you. Stop sharing kat sini. Okey, contoh kat sini. Kalau you nampak tak you punya screen Nampak tak screen? Nampak cikgu? Nampak. Okey, nampak kat sini. Kat sini ada bila saya buka dekat sini, Shenry Wong punya folder, you akan nampak ini adalah satu folder dan folder ni dalam ni semua ada dokumen. Saya tak perlu nak ajar awak macam mana nak ini adalah folder. Folder ni adalah untuk dokumen. Saya tak ajar satu-satu. Tapi saya ajar you macam mana you nak create folder semua-semuanya. So ini you dah mudah interaksi you akan try kat sini. Kalau okey nak create folder kena new. Oh, Shenry baru buat fasa 2 ke? Fasa 1, fasa 2. Contoh create folder kena new folder, add folder. Contoh fasa 3.
Okay. So you boleh buat sendiri sebab itu adalah interaksi you antara you dengan komputer. Jadi nanti sambung ni pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 semua-semuanya. Tak pasal-pasal saya tengok kerja khusus awak. Alright. So seterusnya adalah sekejap saya nak buku teks muka surat pendapat permintaan dalam pasaran ni semuanya ni. Semua ada lagi ke? Ke dah hilang? Hello? Ada. Ada. Okay, 3 NF. Okay, mana ni? Okay. Dah nak habis dah ni buku teks tebal-tebal ni. Okey, ini maklum balas, keperluan interaksi. Okey, kat sini dia cakap terdapat beberapa sebab interaksi antara manusia dengan komputer diperlukan. Mendapat permintaan dalam pasaran. Kat sini pengguna mahu membeli atau menggunakan produk yang mempunyai kebolehgunaan yang tinggi, selamat, berguna, berfungsi dalam jangka masa yang panjang. Contoh dekat sini, kalau you sebagai designer, you nak gunakan satu produk, contoh Adobe ke ataupun you gunakan Photoshop ke, and then software tu you kena bayar software tu. And then kalau you nak bayar, kebanyakan pengguna sekarang nak benda yang free, dia tak nak bayar sebab dah banyak dekat pasaran. Tapi kalau nak bayar, adakah berbalik untuk dibayar produk tersebut? So bergantung kepada permintaan. Kalau ramai yang minta semua-semuanya, kebanyakan produk tu adalah free. Contohnya macam WhatsApp, semua nak gunakan WhatsApp and then you just install you punya WhatsApp tanpa bayaran. Tapi kalau produk you tu ada fungsi untuk, contoh you boleh dapatkan duit ke apa ke daripada produk tu, and then produk tu memerlukan you kena membayar, and then you kena bayar kat situ. Itu so kalau pengguna rasa dia nak beli ke, dia nak gunakan ke, dia rasa bagus produk tu, so dia akan belilah, dia akan buatlah. And then produk tu bagus, seronok dia gunakan dia. And then itu meningkatkan mendapat permintaan daripada pasaran. Yang kedua, meningkatkan produktiviti. Berupaya untuk menghasilkan output dari satu set input yang diberikan lebih cepat dengan menggunakan sumber pekerja, teknologi dan sistem secara optimum dan menukar input kepada output yang berguna. Ini menghasilkan output dari satu set input yang diberikan lebih cepat dengan menggunakan sumber pekerja, teknologi. Okey, ini adalah contoh kalau dalam perbankan tu dia menggunakan sistem tersebut, ataupun dekat dalam shopping mall lah contohnya. Dia menggunakan sistem tersebut untuk key in pembayaran. So kalau dia tak gunakan sistem, dia akan guna bayaran secara manual dan dia tak akan dapat report laporan. Dia akan manual macam mana terima duit, macam kat kedai runcit, terima duit, lepas tu tukar duit, lepas tu tapi dia kena tulis ke apa ke siapa yang tu. Jadi tak produktif. Jadi bila kalau dekat shopping mall, dekat cashier counter, dia ada sistem kat situ, dia just touch ataupun dia scan terus masuk record, so itu lagi produktif. So dia kurangkanlah penggunaan sumber tenaga, and then dia upgradekan teknologi, and then tak perlulah awak merekodkan apa-apa sebab benda tu dah ada kat dalam sistem. Okay. Seterusnya, mengurangkan kos selepas jualan. Jika produk tidak berfungsi dengan sempurna, pengguna akan menghantar produk untuk dibaiki. Hal ini akan meningkatkan kos selepas jualan. Kita kalau boleh nak elakkan kos selepas jualan. Once kita dah beli laptop, kita tak maulah bayar apa-apa lagi yang kena software yang berkaitan dengan dia. Kalau boleh kita nak semua benda tu adalah percuma. Jadinya interaksi ni penting. Jika kalau interaksi tu tak ada, awak terpaksa beli something untuk ini, beli lagi something lagi untuk add on. So kita tak mahu ada benda tu berlaku. And then mengurangkan kos pembangunan. Elakkan dari melaksanakan ciri-ciri yang tidak disukai pengguna dan produk yang tidak cekap. Jika kedua-dua perkara ini dielakkan, kos pembangunan dapat dijimatkan. Okey, seterusnya mengembangkan aktiviti dan menambahkan pengalaman manusia. Infrastruktur teknologi bagi satu kawasan yang baru akan dibangunkan untuk memberikan peluang kepada manusia yang ingin mengembangkan aktiviti dan menambahkan pengalaman dalam kehidupan mereka. Contohnya dekat satu tempat tu, teknologi tu dia tak ada internet, and then dia baru upgrade daripada
Celcom, lepas tu Celcom tu kan broadband, and then dia location tu dah ada ramai request untuk Unify, and then customer Telekom install Unify dekat kawasan tersebut. Lepas tu bila dapat permintaan yang tinggi daripada pengguna, dia dah install Unify tersebut kat situ. So dah ada satu environment dekat kawasan tersebut yang mana pengguna-penggunanya mempunyai internet yang lebih laju contohnya. So aktiviti-aktiviti tu akan disebabkan dengan teknologi tersebut, semua aktiviti berjalan dengan lancar. Contoh semua senang nak COD lah apa ke, sebabnya penggunaan teknologi dah diguna pakai dekat kawasan tu. Okey, yang keenam, pengkomputeran sosial. Arus pengembangan laman sesawang, laman web menjana persekitaran interaktif sosial untuk mewujudkan peluang berkomunikasi atau hubungan sosial antara manusia. Manusia tidak akan berinteraksi dengan mesin ataupun komputer saja. Malahan manusia akan berinteraksi dengan manusia lain melalui penggunaan komputer. You akan rasa bosan jika you berinteraksi dengan komputer saja. Contohnya you main game tu offline, then you main game saja suka untuk naik level. Tapi bila you main game and then game tu adalah online dan you ada interaction antara dia, ada interaksi antara dia dan dia pun menggunakan komputer juga, dia main game, dia online, dia chit-chat dengan you, ada collaboration semua-semuanya, itu lagi seronok. So itu kita namakan pengkomputeran social. You tak interaksi dengan komputer, you menggunakan interaksi komputer untuk berhubung dengan kawan you manusia juga. Macam itu pengkomputeran sosial. Okay, jelas tak? Jelas tak? Hilang. Jelas. Jelas lagi kan nyata. Saya nak tanya berapa orang yang dah buat kerja khusus analisis masalah? Yang buat penyataan masalah tu Ya, cikgu? betul. Tulis nama kat sini penyataan masalah. Masalah siapa yang dah buat? Cikgu, saya ada lah cikgu. Ada. Jinghao ada. Boleh tak saya, okey, berapa orang kat sini yang tak hadir masa saya intro untuk kerja khusus hari tu? Saya. Tak ada? Saya. Ya, kalau kenapa? Oh. Ayat parent tak bagi. Siapa tak bagi? Parent. Parent tak bagi, okey. Divya tak ada juga. Yashini tak ada. Okey. Macam gini dengar saya terangkan untuk yang tak ada, awak punya Google Classroom macam gini. Awak pergi Google Classroom. Awak pergi ke, saya terus guide awak awak pergi ke Drive. Awak buat satu folder. Folder you adalah folder Science Computer. Kerja projek Science Computer. 2020. Lepas tu you createkan satu folder. Folder dalam, klik folder tu. Buka lagi folder, buat folder fasa 1. Okay, buat lagi folder fasa 2. Sampai fasa berapa? Sampai fasa berapa? Fasa 5. Fasa 5, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 4, you kebanyakan you online meet ni guna laptop ke guna handphone? Handphone je cikgu. Ada laptop tak? Ataupun PC? Oh, saya. Saya guna laptop. Okay, so dah buat fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, fasa 5. You pergi yang folder tadi tu, klik kanan and then share dengan saya. Share dengan saya G644-11505. Tekan tulis G. Sebab saya nak share apa saja yang you buat tu, nanti saya akan dapat 644-11505 @moi.gov.my tu macam gitu. Okay, so nanti you done kan. Lepas you done, saya akan dapat you punya folder di email saya macam gini. So dalam sini saya akan nampak you buat kerja khusus ataupun tidak. Contoh kat sini,
Okay, kita tengok Jing Hao punya. Kat sini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Baru 9 orang yang share dengan saya buat folder kerja khusus. Okay, so contoh tadi Jing Hao punya dalam sini, dalam setiap fasa ni, okay, untuk pengetahuan yang lain-lain, Harvey ada tak kat sini? Harvey tak datang hari tu. Ada. Okay, untuk dalam folder you ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 dan fasa 5. Okay, kat sini tema tugasan kerja khusus awak. Saya buka daripada Jing Hao punya tu. Okay. Ini adalah tema dia ilmu di hujung jari. Awak kena buat proses pembelajaran yang berpusatkan murid menjadi, okay, kat sini situasi dia. Situasi proses pembelajaran yang berpusatkan murid menjadi trend pembelajaran dan pemudah caraan pada masa ini. Murid didedahkan dengan pembelajaran terarah kendiri. Kadar kendiri, akses kendiri dan pentaksiran kendiri. Pengumpulan maklumat secara kemajuan dan prestasi murid dilaksanakan melalui penilaian. So, kuis atau permainan merupakan satu cara yang efektif. Jadi, kerja khusus awak adalah kena buat kuis ataupun permainan untuk mendapatkan maklum balas berterusan berkaitan perkembangan pembelajaran dan seterusnya untuk membaiki kelemahan dengan semerta. Semerta adalah serta-merta. Arahan dia kat sini. Sebagai seorang pembangun sistem, anda dikehendaki membangunkan satu aplikasi berasaskan web untuk mengurus koleksi data soalan dan memantau prestasi murid mengikut subjek atau topik yang dipilih. Aplikasi ini boleh dibangunkan dalam bentuk kuis atau permainan. Sistem yang akan dibangunkan adalah boleh dicapai menggunakan pelayar web dari mana-mana komputer dalam rangkaian setempat. Okey, saya akan terangkan satu-satu semua ambil note ke apa Okey, jadi you kena buat sistem. Sistem yang you kena buat adalah dengan menggunakan Notepad++, XAMPP, control punya dan MySQL. 3 benda ni you akan guna. Untuk itu, awak kena install 3 benda ini. Kalau dekat sekolah, kita akan install dekat PC. Tapi kalau dah PKPB ni, awak tak datang sekolah, awak kena install benda ni dan saya akan guide awak secara online. Okey, selepas dah baca soalan macam itu, maksudnya dekat sini awak kena bangunkan satu sistem kuis ataupun permainan. Kalau awak perasan, contohnya kita ada Kahoot. Kahoot ini adalah satu sistem kuis ataupun permainan. Okey. Kat sini, you boleh join kat sini, game, quiz. And then lepas you dah buat betul salah. Okay, you akan masukkan pin ke apa dia semuanya. Ini adalah interface dia, interaksi dia. And then bila you dah masukkan quiz, and then bila you dah jawab soalan, lepas tu dia akan ada keluarkan markah. 8 per 10, 9 per 10 macam gitu. So awak kena buat satu kuis macam gitu. Tapi saya tak mahu awak buat besar macam Kahoot ni. Kat Kahoot ni kan ada macam-macam kan. Dia ada subjek BM, BI semua-semuanya ada. Saya tak mahu skop awak besar. Jadi saya nak skop awak kena decide sama apa subjek yang awak nak buat. Apa subjek you nak buat. Topik apa dalam subjek tersebut. Topik apa. Contoh awak nak buat subjek bahasa Melayu. And then topik apa contoh awak nak buat? Tata bahasa ataupun awak nak buat simpulan bahasa. Ambil sikit je, kecil je. Subjek bahasa Melayu, topik simpulan bahasa. And then lepas tu dalam simpulan bahasa tu you punya nak soalan jenis macam mana? Kalau macam Kahoot ada betul salah. Kalau yang objektif ada objektif juga yang macam objektif ABCD. Okey. ABCD. Okey. So ini adalah pilihan soalan dia punya tu you nak buat soalan macam mana. Saya soalan esei ataupun struktur pendek ke semua saya tak nak struktur pendek ke. Semua saya tak mahu.
Kalau boleh saya nak awak jawab soalan betul salah ataupun objektif ABCD sebab ini lagi mudah you nak guide and then user akan terus dapat markah 9/10 contoh. Kalau macam gini siapa yang nak menanda nak dapatkan markah di soalan tersebut? Kita bukan nak fokus kepada konten soalan tersebut tapi kita nak fokus kepada apa sistem yang awak buat tu jadi ke tak sistem tersebut. So kita nak fokus kat sini sistem dia. Kasih saya soalan tak payah banyak dalam 10 soalan betul salah tapi buat kat dalam sistem. Jelas tak? Ada soalan dulu tak sebelum saya teruskan yang lain? Ada soalan tak? Tak ada. Sina je yang jawab. Yang lain mana ni? Tak ada cikgu. Okay. Saya nak tunjukkan awak macam mana contoh exam tu nanti. Tapi sebelum tu, untuk siapa yang tak ada kat dalam kelas masa saya terangkan kerja khusus tu, awak kena buat fasa analisis. Fasa 1. Okey, fasa 1 awak kena ada dalam sini detail macam gini. Penyataan masalah, objektif, skop, kumpulan sasaran, menilai sistem sedia ada, tempoh kerja projek. Benda-benda ni kena ada kat dalam sistem. Buat tajuk satu Google document, awak kena letak kat dalam awak punya fasa 1. Pertama kena ada penyataan masalah. So minggu ni kalau boleh saya nak awak buat benda fasa 1 dulu. Penyataan masalah, ceritakan sekarang ni boleh ceritakan pasal isu pandemik yang berlaku sekarang ini dan kita menggunakan teknologi. Okey, ceritalah macam gini macam Jing Hao ni cerita pasal teknologi, permintaan terhadap teknologi semakin meluas and then you pembelajaran terarah, gunakan teknologi ICT untuk pembelajaran. And then ini semua adalah brief, ringkas draft je, tak payah cerita pasal BM subjek apa-apa semua tak payah dulu. Ini semua cerita pasal teknologi. Lepas tu awak manfaatkan teknologi untuk apa? Lepas tu isu dia adalah kekangan pelajar menggunakan offline. Sekarang gunakan sistem macam mana? Cikgu kasih quiz guna offline, kasih kertas, yang cikgu tanda semua-semuanya. Jadi sepatutnya disebabkan dengan permintaan terhadap teknologi yang tinggi ni, semuanya boleh dilakukan secara online. Okey, itu adalah penyataan masalah. Highlightkan benda yang pandemik COVID-19, distance pembelajaran, distance learning, and then lepas tu je cikgu menggunakan online learning, then you pun guide, student pun akan belajar, tahu dia punya alamak macam saya nak cakap skor dia punya ranking dia berapa, ranking dia apa tu semuanya. Sebab quiz tu kan boleh test you okay, subjek ni I dapat full score, mesti saya terror macam itulah. So student pengguna tu akan menilai, okay dia dah master untuk subjek ni, dia dah master ke belum, dia belum lagi, okay dia masih sederhana. So penyataan masalah, awak kenakan ceritakan pasal situasi yang berlaku pada masa ini dan kenapa pentingnya wujudkan sistem tu pada masa ini, sistem tu. And then scope kat sini saya ada kasih kat dalam dekat dalam WhatsApp tu. Okey, skop ini berfokus kepada mata pelajaran apa, tingkatan berapa. Sistem ini fokus kepada soalan apa dia, objektif ke, betul salah ke, apa ke. Sistem hanya memaparkan prestasi markah secara individu. Ataupun sistem hanya boleh apa, skop awak ni apa yang awak buat. Okey, sistem berfokus kepada mata pelajaran bahasa Melayu. Okey. Then awak nak tambah lagi sikit ke subjek topik apa ke, boleh juga kat dalam sini. Sistem ini fokus kepada soalan objektif saja. Alright. So ini adalah skop dia. And then skop objektif. Objektif pun saya dah share juga dekat dalam sains komputer. Awak kena, ini macam Jihau tak siap lagi ni. Mengira prestasi pelajar SMK Sibintan Selatan dalam kuis online bahasa Melayu, memaparkan rekod prestasi murid. Apa lagi objektif ni? Menukarkan sistem secara manual yang lama kepada sistem secara online yang lebih berteknologi. Okey, itu objektif. Lepas tu kumpulan sasaran. Target you adalah siapa? Sistem ini buat karangan. Sistem ini, contoh. Sistem ini
apa untuk murid tingkatan 4 bla bla bla, tingkatan 4 apa-apa. Sistem ini berupaya untuk ini. Dia kena terangkan apa sistem ni, target dia. Target kumpulan sasaran. Okay. Lepas tu dekat sini you kena buat sikit-sikit dalam satu page ini and then menilai sistem sedia ada. So kat sini you ada kena buat vice besar. Contohnya compare sistem lama you kena versus dengan sistem baru. Quiz yang lama manual, cikgu gunakan dekat dalam kelas. Cikgu gunakan di dalam kelas. And then cikgu menilai dari aspek apa dia, siapa pelajar jawab betul, siapa pelajar yang jawab betul, siapa yang salah, yang jawab betul, apa yang salah. And then cikgu tak ada record kat dalam buku, ataupun maybe ada tapi cikgu kadang-kadang dia dah sibuk kat dalam tu, tak ada record dalam buku contoh dia. And then murid pula dia akan ada yang tertinggal tak dapat nak join, mungkin murid tu pasif sehingga tak banyak cakap dalam kelas, so dia dah tertinggal. Dia tak dapat nak ukur dia punya pencapaian dia, tak dapat nak tahu ataupun ukur pencapaian dia sendiri, individu lah. Itu sistem manual. And then sistem baru yang you nak buat quiz online, sistem baru ni quiz online, you kena buat essay quiz online. So you kena cakap sistem ni lagi apa? Sistem ni lagi bersistematik, terurus, tersusun, sebab you ada buatkan satu bab satu chapter. And then lagi meluaslah sebabnya dia adalah online, gunakan internet. And then lagi satu, setiap murid dapat turut serta dalam kuis online tersebut dan menilai prestasi masing-masing. So inilah yang awak kena ceritakan dekat dalam menilai sistem sedia ada. Kena comparekan sistem lama dan sistem baru. Faham tak? Kelas, faham ke tak? Faham. Faham, cikgu, faham. Okay. So ini kalau siapa yang ada handphone snap ini, awak kena buat macam gini. Okay, dah screenshot. Okay, good. Okay, kasih. Cepat. Alamak ai. Saya kena ada bukti saya buat kelas online lah. Macam mana? Snap gambar cikgu, snap gambar. Awak onkan kamera masing-masing boleh tak? Allah. Cepatlah. Pakai tudung. Cepat pakai tudung dulu. Saya kena bukti yang saya buat kelas online juga. Pengetua minta, saya lupa pula saya dah bebil-bebil. Hi cikgu. Hi everyone. Hai. Boleh tak semuanya onkan kamera awak sekejap? Nak snap gambar. Kalau dah ada. Oh, cikgu, jap cikgu, sabar jap. Tak apa. Translate out. Oh, dia dah ada whiteboard ni sekarang. Test sekejap. Start a new whiteboard. Oh, okay, good. Nanti kita boleh try. Hi Jinghao. Hi. Hai Jinghao. Sekejap semua onkan sekejap. Saya nak translate out. Dah siap ke belum pakai tudung siapa? Christina, mana Aini, mana gambar, onkan kamera awak semuanya. Shenri ada tak hari ni? Mana Batrisha tak ada lagi.
Print screen, save. Hantarkan dulu kat sini. Save message. Save message. Semua hari ni kena screenshot. Okay. Lagi cepat mana. Ya Allah, siapa tu? Latisha, tak nampak. Imran mana? Imran senyap je. Kalau saya on tunjuk gambar buku pun boleh kan? Masalah sikit kat rumah ni. Boleh lah. Apa-apa yang nampak, onkan kamera awak. Ini saya record, nanti kalau tak tu awak boleh dengar, nanti saya akan share. Full screen, turn on background blur. Turn on caption. Dah ke belum? Cikgu. Ready ke tak? Cikgu post kat Insta cikgu. Kena post kat Insta. Kejap, saya pin sekejap muka kalok. Cetek. Okay. Alright. Saya nak pin seorang-seorang muka. Okay, Arni mana ada? Okay, Arni. Sekejap. Lah malu. Kan you all pergi kelas online. Sekejap tadi muka kaluk. Saya rasa semua tak mandi lagi cikgu. Tak kisahlah. Bukan dia tanya. Dah mandi ke belum? Okay. Arni. Okay. Print screen. Okay, dapat. Lagi. Patricia. Mana? Kipas. Sudah buka. Kipas. Boleh lah tu cikgu. Tangan please ya. Aduh, ya Allah. Okey, ni lah awak. Okay, jadi. Okay, jadilah tu. Tangan please, Patricia. Okey lah kalau macam tu saya pun buka gambar Mana kipas boleh. je lah. Cikgu Mana saya macam tu boleh. juga cikgu. Divya. Apa semua tunjuk kipas? Divya. Cikgu tukar saya punya. Ha? Cikgu tukar saya punya. Nanti dah. Divya dulu. Mana Divya? Divya. Okay, Divya. Divya. Okay, pandai pun Divya. Alright. Lepas tu, you dekat tadi kan? Havi mana Havi? Havi mana Havi? Ni bukti kelas saya. Sibuk sangat dia orang nak minta. Havi. Mana pula budak kecil Havi ni, gambar apa tu Havi? Budak kecil. Dia ambil gambar apa tu? Apa benda dia letak tu Havi, muka you lah Havi. Okey dia tu. Havi. Dah lah dia off kat mic. Saya tak nampak apa-apa ni pun. Basah je lah Havi. Okey, lagi. Havi. Imran Ahmad. Kejap datang. Ni mana dia ni? Imran? Ada ke tidur ni? Cepat Imran. On kan lah. Kamera Imran. Imran Ahmad ni main game ke ni agaknya ni? Alah, kamera rosak pula. Tak ada dia tak. Kamera dia rosak. Okay. Jing Hao, kita tengok Jing Hao. Okay, good. Okay. Kan nak masuk kat dalam Instagram. Cikgu, kamera saya rosak cikgu. Kamera rosak. Tak apa, awak punya screen shot gambar apa ni? Kaluk tadi dah kan? Kaluk dah kan? Ke belum? Sudah. Okay. Imran Azhar. Satu kamera rosak. Cikgu gambar kipas. Bencinya. Gambar kipas saja. Okey, lagi Nurin.
Nurin, mana Nurin? Nurin mana Nurin? Ya Allah dia kasih. Ish. Gila apa? Orang dapat muka glamour sikit. Pasyu mana?